Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an mubaraka. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang diberkati. Wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diampunkan daripada segala dosa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sihat semua. Pertemuan sekali ini kita banyakkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada hari yang mulia ini, pada malam-malam yang terakhir daripada bulan Zulhijjah, malam-malam yang terakhir pada tahun 1444 Hijrah. Malam ini malam yang ke-25 lah. Menandakan lebih kurang dalam 5 malam lagi kita akan sambut, ataupun 5 malam lagi ni sisa yang terakhir dalam tahun ini. Jadi mudah-mudahan Allah pandu kita untuk kita ini lebih bersabar, dan juga Allah Subhanahu wa taala pandu kita untuk kita merencana ataupun merancang amalan-amalan yang baik yang bakal kita laksanakan pada tahun yang akan datang. Bila sebut berkaitan tentang amal-amal ataupun ibadah ataupun larangan yang kita tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali, ketika mana Imam Al-Ghazali dalam muqaddimah kitabnya yang masyhur, iaitulah kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah banyak untuk mengajarkan kepada kita lah, kepada umat Islam, kepada orang yang beribadah ataupun orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan nak ajak bab hukum, walaupun diceritakan bab semayang, walaupun diceritakan bab sedekah, bab masuk masjid, bab wuduk, bab bangun tidur, tapi bukan nak cerita bab hukum fiqh, walaupun dia ni orang yang faqih dalam ilmu fiqh, faqih dalam kita panggil syariat agama Islam. Orang yang pernah ditawarkan ataupun ditanya oleh orang ramai mengapakah tidak dibukanya mazhab yang baru, iaitu mazhab Al-Ghazali. Tapi Imam Ghazali dengan rendah hatinya mengatakan benda yang telah pun ada, yang telah pun elok, yang telah pun baik, tak perlu pun untuk ditambah ataupun diadakan benda yang baru. Cukup kita ikut mazhab imam kita, Imam Syafi'i. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali nak tekankan kepada kita apabila kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita nak tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala, kena jaga 3 benda. Dalam mukadimah kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sebut 3 benda kena jaga. Yang pertama, apabila kita nak laksanakan ibadah, yang ni kita panggil berkesempatan, kita dah nak habis tahun, kita nak masuk tahun yang baru. Nanti ni pun kita mungkin akan disajikan, akan diperingatkan, akan dikongsikan tentang peristiwa hijrah Nabi SAW. Kita akan dikongsikan berkaitan tentang macam mana sambutan ma'al hijrah. Tapi malam ni, malam-malam yang terakhir juga kita kirakan dalam tahun yang kita duduk pada tahun ini. Benda yang pertama, bila nak buat ibadah, nak laksanakan amalan yang buat kerana Allah, kena berasa benda tu kita nak buat kerana Allah. Jadi bila kita perasan benda tu kita buat kerana Allah, benda yang pertama apa dia? Kita akan jaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak sama orang yang mai semayang dalam keadaan dia berpakaian hanya semata-mata nak bagi lepas bab tutup aurat, dengan orang yang sembahyang dia memakai pakaian yang serba-serbi mengikut sunnah Nabi. Contohnya, dia pakai pakaian dah ikut sunnah Nabi, pakai jubah contohlah kan, dia serika jubah ni. Sebelum daripada dia nak main semayang, dia ambil wuduk, dia jaga wuduk dia sungguh-sungguh. Dia ambil ayat semayang tu umpama macam kita panggil bersungguh-sungguh punya, sapu tangan, dia basuh tangan, basuh muka, basuh sungguh-sungguh. Nak sebab apa? Sebab dia jaga adab dengan Allah. Bukannya kita nak kata contohlah mai pakai t-shirt semayang tak boleh, mai pakai kita punya rangit tak ada apa, tak boleh dah, tutup aurat, tak ada masalah. Melainkan kalau kata contoh orang-orang yang ada kita panggil apa, kita panggil event-event ataupun perkara-perkara yang mendatang. Contohlah kalau nak siap baju ni takut lambat, dia main ni daripada kerja contohnya, balik-balik rumah ni contoh tak ada nak tukar baju, main turun masjid, main turun surau. Sebab apa? Pentingnya tu nak main jemaah kat surau, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab tu. Tapi nya beza tak sama tak? Tak sama daripada sudut dia jaga tata tertib.
Walaupun daripada sudut kita panggil niat itu cerita yang lain. Nak kata orang jaga adab, yang pertama dia akan jaga tata tertib dengan Allah. Yang kedua, Imam Ghazali sebut orang yang bila dah jaga tata tertib dengan Allah, bila buat ibadah ataupun tinggalkan larangan kerana Allah, dia akan cuba mencari hidayah daripada sifat perbuatan dia tinggal larangan ataupun perbuatan dia buat ibadah tadi. Bila dia semayang, dia akan cari hidayah semayang. Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah kata sembahyang confirm akan halang kita daripada buat benda keji. Jadi sebab apa bila kita semayang, ada lagi kita buat benda yang tak elok. Ramai manusia yang semayang tak tutup aurat lagi contohnya. Ramai orang yang semayang tapi baca Quran pun tidak. Pasal apa jadi macam tu? Dia tak dapat hidayah pada semayang tu. Pasal apa orang yang berpuasa, Allah kata la'allakum tattaqun. Puasa ni confirm akan jadikan diri kita orang yang berpuasa ni orang yang lagi takut kepada Allah. Tapi puasa ni tiap-tiap tahun, sebulan ni memang orang akan puasa. Tapi lepas pada bulan puasa tu dia akan jadi makhluk yang sama macam sebelum puasa balik. Pasal apa tak main kita panggil dia ni tak berubah pun sebab tak dapat hidayah pada amalan tadi ni. Sedekah menjadikan dia orang yang lebih lagi memikirkan orang lain. Orang yang akan memikirkan lagi tentang komuniti-komuniti yang berada di sekelilingnya. Tapi pasal apa? Lagi nak bagi, lagi nak famous. Lagi bagi, lagi marah kalau orang tak umum kata dia yang bagi benda tu. Sebab apa? Tak dapat hidayah daripada amalan tadi. Itu benda yang kedua. Benda yang ketiga, bila kita buat amal ibadah, kita dah jaga adab dengan Allah, kita dah cuba cari hidayah. Dan semayang kita khusyuk, kita cuba khusyuk. Walaupun khusyuk kita tu taraf yang paling rendah, tak ada masalah. Lepas bila kita dah buat amalan, benda yang ketiga adalah benda yang kita nak kena jaga lepas daripada kita buat ibadah tadi tu. Apa dia? Jaga hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang boleh mendorong amalan kita tu jadi terbantai ataupun sia-sia. Dah buat amalan elok, main masjid, main surau tiap-tiap masa, main paling awal, tapi sayang ada sifat wujud dalam diri. Bangga diri, rasa seronok tak ada masalah. Bila kita buat satu ibadah pada Allah, lumrah bila buat satu benda yang baik, dia akan seronok. Kita boleh bangga, tak ada masalah. Tapi bangga kita pergi ke arah negatif. Bangga diri kita tu, kita tengok orang lain semua tak remah, aku seorang je yang orang kata apa, yang main surau kan. Orang lain semua pakai main lambat. Tapi hak main lambat tu, contohlah yang main lambat tu jadi surau. Boleh nampak tak? Kenapa boleh ada sifat macam tu? Padahal dia dah buat satu ibadah dah tadi tu. Mungkin dia jaga adab dah, sebab tu dia main awal tu. Tapi sebab tak jaga hati, mungkin rasa hasad pula, ada pula timbul rasa hasad dengki ke orang lain. Wal-a'yazubillahi min zalik, tak pernah juga. Jadi tiga benda nak kena jaga. Berkesempatan dengan kita ni dah pun nak masuk tahun yang baru. Jadi mudah-mudahan Allah pandu, Allah berikan kepada kita hidayah, termasuk dari saya yang cakap ni. Amalan yang nak dibuat pada tahun yang akan datang ataupun hari-hari yang akan mendatang akan dipandu supaya kita dapat hidayah daripada ibadah yang kita buat di Tuhan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung cerita yang terakhir dalam surah Al-Kahfi. Walaupun cerita yang terakhir, tapi kita tak tahu boleh habis itu malam ni. Iaitulah cerita Zulqarnain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bermula pada ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad perihal Zulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu perihalnya itu satu ingatan. Maksud satu ingatan ni aku akan sebut kepada kamu semua, bukan nak sebut secara detail. Aku nak sebut benda-benda yang penting saja. Ini Allah suruh Nabi beritahu. Sebab soalan Zulqarnain ni adalah salah satu daripada 3 soalan yang diberikan kepada Nabi oleh siapa? Oleh musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ni dapat soalan ni daripada mana? Daripada ahli kitab yang berada di mana? Yang berada di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berada di Madinah kita tersebut. Yasrib nama dia. Soalan kira nak bagi kepada Nabi. Jadi cerita Zulqarnain, cerita Ashabul Kahfi dan juga cerita Ruh. 2 cerita yang masyhur dalam kalangan Bani Israel, bukan dalam kalangan bangsa Arab. Jadi bangsa Arab, bangsa Yahudi ni, bangsa Yahudi akan tahu banyak benda.
daripada cerita orang-orang zaman dulu. Sebab apa? Kebanyakan Rasul dan juga para Nabi adalah dalam kalangan bangsa Yahudi ataupun Bani Israel, keturunan Bani Israel. Adapun Nabi daripada keturunan Arab. Jadi bila Nabi daripada keturunan Arab, orang Arab tu sendiri pun yang dua orang nak bagi soalan kita tu pun terpaksa tanya dekat orang Yahudi keturunan Bani Israel. Mereka tak tahu benda, tapi mereka nakkan satu soalan untuk nak bangga Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya pasal Zulkarnain. Jadi Allah ceritakan yang mereka orang musyrikin Quraisy telah bertanya kepada kamu lebih kurang 15 hari yang lepas pasal Zulkarnain. Sebab apa 15 hari ataupun lebih? Sebab yang tu tempoh Nabi kena uji dengan Allah, tak diturunkan wahyu ketika mana selepas daripada soalan orang musyrikin kepada Nabi. Ni kita dah banyak kali kita dah sebut bagaimana surah Kahfi ni sebenarnya mengajar kepada Nabi lebih berharap, lebih dekat apa-apa benda yang nak sampaikan kepada manusia, apa-apa benda yang Nabi buat, Allah nak Nabi ingat benda tu semua kena ada dekat dengan aku. Benda tu semua mestilah diapit dengan aku, yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau nak cerita bab wahyu pun, walaupun confirm aku turunkan wahyu kepada kamu wahai Muhammad, tak lepas untuk kamu berharap juga kepada aku, jangan lupa kamu sebut insya-Allah. Sebab apa? Sebab kamu tidak akan mengetahui benda yang mendatang kecuali aku izinkan kamu tahu. 15 hari lepas lah. Maksudnya Nabi diuji 15 hari, sekitar 2 minggu lebih tak diturunkan wahyu. Jadi Zulkarnain kita dah sebut dah sedikit. Siapa dia Zulkarnain? Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi qala Abu Muhammad Wahb ibn Munabbih. Imam Wahab bin Munabbih mengatakan kana Zulkarnain rajulan minar Rum, adalah seorang lelaki daripada bangsa Rum. Jadi pendapat Imam Al-Qurtubi yang diambil daripada ulama mufassir, iaitu Wahab bin Munabbih. Cerita pasal nama Zulkarnain sahaja. Ni kita tak cerita lagi pasal asal usul dia ni, pasal umur atau pasal kat mana asal dia, tak. Kita cerita pasal nama pun banyak ulama yang berselisih pendapat. Imam Qurtubi dia kata nama dia Iskandar. Ada yang kata nama dia ni orang lain. Ada yang kata nama dia ni Iskandar Al-Makhdumi, Iskandar the Great. Tapi kebanyakan orang Arab ataupun kebanyakan ulama menolak pendapat yang kata dia ni Iskandar the Great, Alexander the Great. Sebab apa? Iskandar Macedonia tu lah, Al-Makhdumi ni Macedonia yang kita panggil raja daripada salah seorang raja daripada raja-raja Yunan. Sebab apa? Sebab dia ni orang kafir. Sedangkan Zulkarnain disebutkan ni adalah seorang Muslim, abdul saleh, seorang hamba Allah yang saleh, yang Allah sendiri pandu dia, Allah bagi ilham kepada dia, Allah sendiri teguhkan kita panggil kesultanan dan juga pemerintahan dia dekat muka dunia. Jadi mustahil dia orang kafir. Lagi salah Allahumma salli ala sayyidina kana 'abdan salihan. Zulkarnain ini adalah seorang hamba Allah yang saleh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya Zulkarnain inni ba'ithuka wa hum umamun mukhtalifatun alsinatuhum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham mengikut riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi. Allah memberikan ilham kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, aku mengutuskan engkau dalam keadaan mereka semua ni adalah macam-macam umat yang berbeza lidah. Maksudnya yang bercakap bukan dengan satu bahasa. Sebab itulah salah satu daripada rahmat ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada Zulkarnain adalah Zulkarnain mampu mengetahui banyak bahasa, mampu memahami banyak bahasa. Sebab itu saja bila kita akan tengok juga dalam cerita Zulkarnain ini bagaimana bila Zulkarnain sampai di tempat di antara dua gunung yang besar, berjumpa dengan satu kaum, la yakaduna yafhamuna qawla. Allah sebut dalam Quran, tidaklah hampir tak faham apa yang mereka sebut. Sebab bahasa dia tu bahasa orang yang duduk yang tak betul dengan orang lain ni. Rupanya baru faham bila duduk kembang telinga tu, baru faham, oh Ya'juj Ma'juj dia duk buat rosak dekat tempat ni.
Antara kelebihan Allah berikan kepada Zulkarnain apa dah? Dapat memahami bahasa-bahasa yang pelbagai. Sebab dia ni antara salah satu daripada 4 orang raja yang besar, 4 orang raja yang Allah kita bagi pemerintahan dia besar di dunia. Zulkarnain, Nabi Sulaiman. 2 orang kafir tu, Namrud dan juga Bukhtanasar. Jadi Zulkarnain ni kerajaan dia besar, memanjang di antara barat sampai ke timur. Jadi takkanlah contoh kan, dia tak faham bahasa-bahasa kan, mesti dia akan faham bahasa-bahasa sebab orang ni bermacam-macam. Wa min karamatihi wa ni'matillahi lahu rihun. Di antara yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, Zulkarnain ini di antara kelebihan yang Allah berikan kepada dia adalah angin. Maksudnya di sini angin ni maksudnya sebuah kenderaan ataupun sebuah peralatan ataupun sebuah kita panggil perkara benda yang mampu membuatkan ataupun menjalankan Zulkarnain ini daripada satu tempat kepada satu tempat. Ibarat macam Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan. Nabi Sulaiman ni ada, kita panggil apa dia? Ada di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah angin. Angin di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang ulama memberikan pendapat adalah sebuah permaidani yang terbentang sangat luas. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman dengan tentera dia akan naik, kita panggil atas permadani tadi ni, dan akan kita panggil apa dah? Akan pergi ke satu tempat dan satu tempat dengan mudah dan juga dengan cepat. Itu point dia. Waktu pagi dalam Quran sebut mafhum dia, waktu pagi bila sepagi Nabi Sulaiman pergi ke satu tempat, ibarat kalau orang yang kita panggil naik transport biasa, jalan biasa sebulan. Warwahuha syahrun. Balik pula pada tempat tadi, ke tempat istana Nabi Sulaiman pula, kalau orang lain tak naik permaidani ataupun tak gunakan awan ataupun bukan awan, angin yang diberikan mukjizat kepada Allah kepada Nabi Sulaiman tadi ni sebulan juga. Jadi kita panggil ni cepat. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Sulaiman ni bila pemerintah dunia, bukan pemerintah satu tempat. Kerana kita kan, kalau kita contoh zaman sekarang ni, bila kata penemuan di Palestin kan, di Palestin tu ada kita panggil kesan-kesan istana Nabi Sulaiman. Jadi di momok kan Nabi Sulaiman kat situ je perintah dah. Bayangkan kalau kata memerintah jin, binatang, tumbuh-tumbuhan contohnya kan, takkanlah perintah satu tempat je. Jadi dia macam-macam, kita panggil banyak tempat. Macam tu juga dengan Zulkarnain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang ke-84, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah teguhkan dia di bumi. Maksud Allah kata Allah teguhkan dia di bumi, maksudnya Allah yang memberikan kerajaan kepada Zulkarnain dan Allah jaga kerajaan Zulkarnain tadi. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ta'ala. Kau ni tak orang nak okey sikit. Orang kata apa semalam aku ambil TMC, duduk hujan panas. Dia bila tadi ni pasang KY sikit sekolah, sini hujan lebat daripada sini sampai ke mata Allah. Bila Muhammad dekat pula, apa-apa mata tu kering. Tak tahulah duduk sini berkat lagi kan. Boleh jadilah duduk pun bersama dengan orang-orang soleh ni, insyaAllah. Ni kalau kata ni orang kata apa, sekat-sekat seorang tu minta maaf lah. Baik, sebab itulah yang kita sebut di sini, Allah yang memberikan kerajaan, Allah yang jadikan seseorang tadi itu duduk di atas, dan Allah juga yang jadikan dia duduk di bawah. Qulillahumma malikal mulki, Allah lah pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha, Allah akan bagi kerajaan, Allah akan bagi kerajaan kepada siapa yang dia mahu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah boleh tarik balik selepas dia bagi tadi ni, kerajaan yang dia bagi tadi ni Allah boleh tarik balik kekuasaan ikut pada siapa yang dia mahu. Wa tu'izzu man tasha, Allah yang jadikan seseorang tu duduk di atas, Allah mampu memuliakan siapa saja yang Allah mahu. Wa tuzillu man tasha, dan Allah juga lepas pada dia dah jadikan seorang tu duduk dekat atas, boleh duduk di bawah balik siapa saja yang dia mahu. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Dia cerita pasal
Semua benda yang dapat di dunia ni adalah daripada Allah. Kalaulah Allah menjadikan seseorang tadi itu ada kerajaan, apatah lagi dengan diri kita yang kerdil ni. Semua benda tidak tanduk kita adalah dengan keizinan daripada Allah juga. Dan telah kami berikan kepadanya tiap-tiap sesuatu akan jalannya. Maksudnya setiap apa yang Zulkarnain nak buat daripada sudut kebaikan, Allah akan jadikan kepadanya setiap tu ada jalan. Maksudnya dipermudahkan urusan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fa'atba'a sababa, maka Zulkarnain pun memulakan suatu jalan. Maksudnya di sini diceritakan dalam kisah yang ringkas dalam Al-Quran untuk diambil pengajaran kepada kita satu ekspedisi daripada ekspedisi Zulkarnain yang banyak. Antaranya yang ni dia nak mulakan perjalanan. Allah cerita bagaimana Allah mulakan perjalanan Zulkarnain. Jadi bila kita dah dengar ada yang kata Zulkarnain ni dengan pelbagai pendapat. Ada yang kata nama dia Iskandar, ada yang kata nama dia bukan ni apa, semua ikutlah kan. Sebab apa yang penting tu bukan dekat musamma, bukanlah dekat nama dia tu. Nama dia tak penting. Sebab tu dalam Quran ni tak sebut nama dia yang betul. Disebut Zulkarnain, gelaran dia sahaja. Yang mana gelaran Zulkarnain yang mempunyai dua tanduk tu pun ada perbahasan ulama juga. Ada yang kata pasal apa dua tanduk? Sebab dia seakan-akan memakai topi yang nampak macam dua tanduk. Ada yang kata dia mempunyai dua ikatan rambut macam tuncang tu yang seakan-akan nampak macam tanduk. Jadi ada dua lah tuncang, dua tanduk. Ada yang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad disebabkan dia menguasai apa yang ada di barat dan juga menguasai apa yang ada di timur. Dua tempat itulah yang disebut sebagai dua tanduk. Jadi mana-mana saja kita nak ambil tak ada masalah. Sebab hal ni bila cerita pasal kisah yang lalu, kita bayangkan nak cerita pasal Nabi Adam AS, seorang Nabi manusia yang pertama pun macam-macam perselisihan ulama ada. Sebab sejarah ni sampailah kepada zaman tersebut, kita tak dapat nak jamin kesahihannya. Jadi apa yang kita nak buat? Kita ni cara selamat ataupun cara yang orang Islam yang Allah ajarkan kepada kita beriman kata benda tu. Sebab itulah mulianya kita umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita beriman dengan Nabi, otomatik kita beriman juga dengan Nabi-Nabi dan juga para Rasul yang lain. Kita beriman juga mengatakan kaum-kaum terdahulu tu memang ada betul. Kita beriman dengan apa yang ada pada Al-Quran, walaupun Al-Quran tak diturunkan kepada kita secara direct dengan wasilah Nabi. Jadi apa saja yang ada dalam Quran kita betulkan belaka, membenarkan belaka. Itu kita panggil antara khususiat umat Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang sebut contoh macam Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menghuraikan syarah ataupun yang menghuraikan Sahih Al-Bukhari. Salah seorang yang menghuraikan ataupun kita panggil inilah menghuraikan lebih kurang 7,000 lebih hadis, kumpulan-kumpulan hadis daripada Imam Al-Bukhari. Fahim Ibn Hajar min tartibil Bukhari al-mazkur. Sebab Imam Bukhari dalam cerita yang berkaitan tentang cerita para Nabi, Imam Al-Bukhari dia letakkan turutan dan turutan dan turutan. Maksud turutan Imam Bukhari ini difahami oleh ulama tadi ni. Contohlah yang pertama cerita Nabi Adam. Selepas Nabi Adam, contohlah hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim tu main lepas Nabi Adam. Lepas pada Nabi Ibrahim, contohlah diceritakan pasal kisah Ya'juj dan juga Ma'juj. Jadi bila kita faham Ya'juj dan juga Ma'juj ni, yang membuat tembok menghalang Ya'juj dan juga Ma'juj untuk keluar ni siapa dia? Zulkarnain. Jadi daripada tertib Imam Al-Bukhari, penyusunan hadis-hadis Imam Bukhari dalam kitab Sahih dia tadi ni, Imam Ibn Hajar memahami bahawasanya
tertib susunan Imam Bukhari tadi itu, yara anna Zulqarnain kana qabla Ibrahim atau mu'asiran lahu. Dikatakan Zulqarnain ini sebelum daripada zaman Nabi Ibrahim ataupun satu zaman dengan zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab ada juga pendapat yang menguatkan pendapat Imam Ibn Hajar mengatakan Zulqarnain ini sempat bertawaf sekali dengan Nabi Ibrahim. Tapi macam mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Ini pendapat ulama sahaja. Jadi kita sambung ayat yang ke-86. Apabila ayat 85 tu cerita pasal Zulqarnain memulakan perjalanan dia. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Sehinggalah bila mana Zulqarnain telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, didapatinya, iaitulah Zulqarnain mendapati matahari tadi itu tenggelam di mata air yang hitam, dan didapati di sisinya tu ada suatu kaum. Kami berfirman, wahai Zulqarnain, baik pun engkau seksa atau engkau adakan pada mereka kebaikan, tak ada masalah. Maksudnya di sini baik. Yang ini terjemah ni ikut Profesor Hamka ni, orang Indonesia. Maksudnya di sini Zulqarnain mula-mula sekali ni dia pergi tempat sampai di hujung tempat matahari terbenam. Wallahu a'lam dekat mana. Bila dia sampai, Zulqarnain ni sampai di maghrib asy-syamsi, tempat tenggelamnya matahari, dikatakan di hujung tempat yang dia boleh sampai, dan tempat tu di sebelah barat lah. Dia mendapati matahari tadi tu tenggelam di, kita panggil, satu lopak air hitam. Oh, macam mana ni lopak air hitam ni? Dia lebih kurang ni ulama tafsir menafsirkan apabila tempat ni duduk dekat dengan pantai, duduk dekat dengan lembu. Sebab contoh kan, bila kita duduk, kita berjalan, sebelum nak sampai pantai tu kita nampak pesisiran pantai tu jauh dia tak. Bila kita sampai, waktu terbenam matahari, seakan-akan nampak matahari tu macam terbenam dekat pantai. Kalau kita duduk dekat pantai, kita akan nampak seakan-akan matahari tu terbenam dekat laut. Padahal sebenarnya tu jauh tu. Matahari tu bukan turun ke laut. Kalau tengok dalam bab sains, sebenarnya putaran matahari dan juga putaran bumi tadi tu menyebabkan matahari tadi tu dia akan duduk di tempat lain pula. Jadinya bila duduk di tempat lain, dia terbenam di tempat kita, mungkin juga dia akan timbul di tempat lain pula. Waktu pagi dekat tempat lain pula macam tu, sebab bumi kita berputar. Jadi bila seakan-akan nampak dia tenggelam matahari tadi itu dekat tepi pantai, dan dikatakan tepi pantai tadi itu berlopak-lopak. Waktu terbenam matahari, yang kita nampak apa dia? Kita tak nampak dah warna yang tu warna apa. Yang kita nampak tu warna seakan-akan warna hitam. Jadi tempat yang Zulqarnain nak pergi tadi ni, yang Zulqarnain dah sampai tadi ni, pandangan ulama tafsir katanya berdekatan dengan persisiran pantai. Jadi Zulqarnain jumpa dekat tempat pesisiran pantai tadi tu, jumpa ada satu kaum yang mana Allah ilhamkan kepada Zulqarnain, kaum yang kamu jumpa tadi ni, kalau kamu nak seksa ikut kamu, kalau kamu nak buat baik dekat mereka pun ikut. Maksudnya kalau kamu nak lepas daripada seksaan pun tak ada masalah. Siapa dia kaum ni? Kaum ni dikatakan kaum yang kafir. Disambung pada ayat yang ke-87, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Dia berkata, adapun siapa yang aniaya, maksudnya siapa yang zalim, maka akan kami seksa dia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Zulqarnain kata, okeylah, kami akan seksa dia. Kemudian dikembalikan dia kepada Tuhannya, lalu diazabkan dia dengan azab yang sengsara. Maksudnya di sini Zulqarnain dia berkata, kalaulah dia ni memang orang jahat, memang orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala
Kita panggil apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan, apa yang didakwahkan oleh Zulkarnain, kalau mereka enggan, maka Zulkarnain boleh siksa mereka ataupun hukum mereka. Dan bila mai ke akhirat nantinya Allah akan sambung dengan siksaannya lagi. Baik, ni cerita apa pula? Dan kita sambung sikit ayat yang ke-88. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan adapun barang sesiapa yang beriman dan beramal soleh, maka untuknya adalah ganjaran yang baik, dan akan kami katakan kepadanya dari apa yang kami perintahkan dengan kata-kata yang mudah. Kalau dia ikut cakap, kalau dia beriman dengan apa yang Zulkarnain bawa untuk Islam, maka tak ada masalah, kita akan layan dia dengan layan yang elok, dan masa akhirat nanti pun Allah akan balas dia dengan balasan yang baik-baik. Jadi kat sini ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis manusia, ada tiga jenis orang yang Zulkarnain jumpa di tempat yang pesisiran pantai, di tempat yang dikatakan tempat matahari terbenam tadi. Zulkarnain ini mempunyai angkatan tentera dan juga disebutkan oleh ulama tafsir peralatan perang yang sangat canggih. Bila Zulkarnain pergi, bukan maksudnya dia pergi seorang. Bila dia nak tawan satu tempat, dia tak pergi seorang. Maksudnya di sini Zulkarnain ni maksudnya disebut nama ketua saja, tak disebutkan bala tentera lain yang ikut dia. Dan dalam kalangan tentera Zulkarnain tadi disebutkan juga oleh ulama, tentera Zulkarnain ni ada bermacam-macam kepakaran orang dalam tu. Macam-macam jenis orang yang pakar dalam tu. Ikutlah pakar bab ni, ikutlah macam-macam kepakaran. Pakar bab senjata, pakar bab perjalanan dan seumpamanya. Jadi bila sampai di satu tempat, kita panggil di tempat tenggelamnya matahari tadi tu, berperang. Bila berperang, habis perang, Zulkarnain jumpa ada tiga jenis manusia. Yang pertama orang kafir, memang semua orang kafir, tapi dia dapat ikut apa yang telah pun ditetapkan oleh Islam. Maksudnya masuk Islam, ataupun dia berserah diri, dia surrender jadi tawanan orang Islam, dia tak berlawan. Jadi orang macam ni Allah ilhamkan kepada Zulkarnain, ikut kamu, nak buat baik ataupun kamu, sama ada kamu nak lepas dia ataupun kamu nak siksa. Sampai dia masuk Islam lah maksudnya. Orang yang kedua, golongan yang kedua adalah orang kafir yang memang tertegak tak mau langsung ikut Islam. Bukan takat tak mau ikut Islam, duduk di bawah tawanan Islam pun tak mau, tak sedar dirilah kita ni. Jadi yang ni kamu boleh hukum dia. Dan lepas pada tu bila dia dah mati nanti ni pun, bila sampai di akhirat kami akan hukum dia juga. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita menyerahkanlah kepada Zulkarnain. Maksudnya menerima apa sahaja yang Zulkarnain ni bawa. Jadi yang ni akan diberikan ganjaran yang baik, layanan yang baik di dunia, dan juga ganjaran serta layanan yang baik di akhirat, Allah kata. Jadi di situ di mana wallahu a'lam kita tak tahu. Walaupun ada yang dikatakan tempat dia ni tempat di mana, di belah-belah maghribi. Ada yang kata di Aljazair. Jazair ni Algeria lah, duduk sebelah maghribi tu. Ada yang maksudnya di kawasan-kawasan tempat apa kita panggil kawasan-kawasan yang berdekatan dengan situ. Ada hakikat yang sebenar ni kita tak dapat nak pastikan. Wallahu a'lam. Ini cerita pasal Zulkarnain. Maksudnya bila seorang raja, kita panggil kekuasaan yang Allah nak sebutkan di sini, macam mana bila ayat sebelum tu Allah sebut kata Allah jadikan, Allah berikan kepada dia kerajaan dan Allah teguhkan kerajaan dia. Ni Allah bagi bukti. Bila pergi ke tempat, dia boleh offer tiga benda kepada tiga jenis orang. Sama ada kalau nak ikut dia, orang yang tak mau ikut dia, ataupun orang yang dia boleh ikut sahaja tapi dia tak mau masuk Islam. Dia ikutlah, dia duduk bawah tawanan Zulkarnain. Dia boleh tawarkan benda ni. Maksudnya kata apa dia? Semua tempat yang Zulkarnain pergi, kalau orang tadi itu, contohlah isytihar perang dekat Zulkarnain, semua kalah belakang. Sebab ini kita bagi antara kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Zulkarnain. Itu sekitar ayat 86 sampailah 88.
Summa atba'a sababa. Kemudian Zulkarnain pun meneruskan lagi perjalanan. Yang ni cerita lepas daripada ni dia menarik sikit. Sebab dia tak ada kaitan dengan perang. Hak dengan perang tadi ni yang awal. Sebab apa? Zulkarnain ni bukanlah dikenali dengan orang yang rajin perang. Bila kata yang kita panggil Zulkarnain ni juga bawa bala tentera yang mempunyai macam-macam kepakaran, orang yang ikut dia ni macam-macam kepakaran ada. Selain daripada dia pakar dalam bab peperangan Zulkarnain ni, seperti mana yang Allah sebutkan, inna makanna lahu fil ardh, kami teguhkan kerajaan dia. Selain itu juga Zulkarnain ni boleh provide benda-benda yang baik. Ini kita nak tengok antara kita panggil apa dah, kelebihan yang Zulkarnain dah berikan kepada satu-satu tempat. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehinggalah apabila telah kami ataupun telah dia sampai ke tempat terbit matahari. Tadi ni duduk dekat ataupun pergi dekat tempat matahari terbenam. Maksudnya sebelah barat, dikatakan aqsal gharb, paling hujung sekali belah barat yang dia boleh sampai. Sekarang ni dia pergi dekat paling hujung belah timur, maksudnya belah matahari terbit. Dan Zulkarnain mendapati matahari tadi ni terbit di satu kaum, maksudnya dekat tempat tadi ni ada satu kaum yang tidak kami adakan untuk mereka satu perlindungan pun daripada dia. Maksudnya di sini, di satu kaum tadi ni, kaum yang duduk di tempat matahari terbit tadi ni, sitra dekat sini maksudnya perlindungan ni, maksudnya pakaian. Jadi senang kata satu kaum yang kita panggil bogel lah. Sitra di sini dengan maksud apa dah? Dalam Imam Ibn Katsir mengatakan sitra di sini maksudnya pakaian. Tak ada pakaian kaum. Macam mana ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam ayat yang ke-90 ni mengatakan bahawasanya kaum yang tak ada pakaian tadi ni, dia akan tunggu sampai matahari terbenam, barulah mereka akan keluar. Mereka akan keluar daripada mana? Mereka akan keluar daripada lubang. Sebab apa? Sebab tempat yang mereka duduk tadi ni la yastati'una al-bina. Tak boleh mereka ni adakan binaan, sebab tempat tu tak berapa nak elok, tempat tu tak berapa nak kukuh. Jadi macam mana mereka buat? Waktu siang mereka duduk dalam lubang je hal mereka boleh. Sebab matahari kan, tempat timbul matahari ni maksudnya kawasan panas kan? Dan bila habis saja matahari, maksudnya matahari terbenam, barulah mereka keluar, mereka buat urusan-urusan mereka. Wallahu a'lam. Sebab apa disebutkan bogil tu, sebab apa mereka bogil tu, wallahu a'lam. Cuma disambungkan dalam ayat yang ke-91, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Demikianlah sesungguhnya pengetahuan kami telah meliputi segala yang ada padanya itu. Maksudnya Zulkarnain diberikan khubra ni, maksudnya ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kaum tadi. Macam mana Zulkarnain menyelesaikan masalah kaum tadi tu? Tempat tadi ni tak boleh nak bagi apa-apa. Mungkin Zulkarnain ni ada cara yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia pun cerdik juga. Macam mana cara untuk nak selesaikan masalah kaum ni yang tak boleh nak bina rumah, yang duduk bawah tanah saja. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Sebab apa? Kalau kita kenalkan semula cerita pasal kaum Nabi Hud alaihi salam. Kaum Nabi Hud alaihi salam buat rumah ni, mereka ukir apa? Mereka ukir dulu. Mereka pahat wayanhituna al-jibal kan? Wayanhituna al-jibal. Mereka ni apa dia? Mereka ketuk, mereka pahat dulu. Maksudnya apa dia? Mereka jadikan gunung tadi tu dengan kepakaran mereka tu, mereka buat rumah kat dia. Mereka pahat jadi cantik elok. Kalau tengok macam dekat Petra Jordan, tak yang pintu saja tu pun besar juga tu. Dikatakan hak tu baru pintu, hak tu bukan kita pergi. Yang tu kita pergi gerbang kota. Kalau gerbang kota besar berapa itu, agak-agak rumah-rumah ni pun besar dah. Hak tu baru pintu kota, hak tu baru pintu dah kita pergi. Istana-istana kita tak tahu lagi. Kan terpahat elok lah dekat bukit-bukit, dekat batu-batu.
Jadinya tak mustahil kalau Zulkarnain boleh selesaikan masalah di situ. Kalau kita tengok pun contoh lah kan, macam di Jepun sekalipun. Jepun ni kan memang kepulauan. Jepun ni memang kepulauan. Dia macam Malaysia ni pun, kalau kita tengok bentuk geografi Malaysia, nampak macam pulau tapi tak, sebab dia bersambung dengan hak atas tu, tanah besar hak atas tu dia bersambung. Malaysia, Thailand, naik atas sampai Vietnam, Myanmar, apa semua tu, lepas tu sambung dengan tanah besar. Tanah besar tu atas tu lah China, Mongolia, Rusia, belah, kita panggil belah barat ni sampai ke India apa semua tu. Jadi nak kata Malaysia ni pulau bukan, nampak je bentuk macam tu. Tapi kalau Jepun memang sungguh pulau. Sebab apa? Negara Jepun tu saja pun duduk munfarid, maksudnya negara dia memang duduk tepiang seorang-seorang macam tu saja. Dan memang kita panggil permukaan, bukan kita kata tempat Jepun tau. Ulama pun tak kata ahli abad tau, tak kata pun. Cuma kalau kita tengok di Jepun sekalipun, tempat yang tak boleh nak piling teruk-teruk sangat. Sebab apa? Gempa bumi kerak jadi kat sana. Tapi kita kalau kita tengok macam mana pembangunan, pembinaan dekat sana, Masya Allah, tak nampak macam negara yang ada masalah. Bukan masalah dengan kita panggil tu masalah geografi tanah tu, muka bumi tu tak ada. Bangunan rumah lagi pada kita, maksudnya ada teknologi lah. Jadi Zulkarnain ni pun jangan kita nampak zaman sebelum pada kita nampak benda tu tak ada, kemajuan tak ada pada zaman dia. Nabi Idris alaihi salam diceritakan oleh Ustaz Audi Muhammad. Nabi Idris alaihi salam, pada zaman Nabi Idris pun, zaman Nabi Idris ni, Nabi Idris adalah keturunan cucu yang keenam, keturunan yang keenam daripada Nabi Adam, melalui salah silah Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis ni pun salah seorang daripada anak Nabi Adam alaihi salam, daripada Babylon. Waktu ketika zaman Nabi Idris, sekali ikut tingkatan Nabi yang kita wajib beriman ni, Nabi Idris nombor 2. Lepas Nabi Adam, Nabi Idris alaihi salam. Pada waktu itu saja terdapat 4 kota yang maju dah pada zaman dia. 4 kota yang maju. Itu zaman dulu. Jadinya hak yang zaman yang duk kata zaman batu lah, hak yang orang duk pakai cawat, duk lakuar, duk kikir kayu, semua kayu nak bagi keluar api tu kan, duk seret-seret tu kan. Habis dapat api tu, nak hak tu memukkan nak bagi kita ni jadi bingung kan. Sebab apa kata macam tu? Bila kita duk faham macam tu, kita akan faham orang yang Nabi, para Nabi dan para Rasul yang main sebelum pada kita tu boleh jadi macam tu. Padahal apa? Pada zaman Nabi Idris alaihissalam, daripada keturunan Babylon. Daripada keturunan Babylon ni pula ni, jatuhnya pula keturunan yang sama dengan keturunan Namrud, Raja Namrud. Raja yang kita panggil yang sezaman dengan Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim ni diutuskan untuk berdakwah dengan satu tempat di Babylon tu, raja dia tu Namrud. Namrud ni salah satu daripada 4 penguasa dunia yang paling besar. Bukannya kita panggil biasa-biasa, cerdik sepasal. Dan masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pun disebutkan oleh para sejarawan, macam-macam dah kita panggil apa dah, kota-kota timbulnya kota-kota yang dah pun membangun secara besar. Dan juga peralatan-peralatan yang ada pun bukan macam yang kita duk fahami, macam contoh cangkui guna kayu tu tak ada. Bukan hak tu lebih daripada tu lagi. Sebab itulah kita nak panggil apa dah, kemajuan ni ada. Zulkarnain yang Allah bagi kepada dia ni kemajuan-kemajuan yang banyak. Jadi macam mana dia selesaikan masalah kaum yang tak ada pakaian, kaum yang kita panggil tak boleh nak piling buat rumah mereka, takat duduk dalam lubang je waktu tengah hari, waktu siang. Tu Allah Subhanahu Wa Taala providekan kepada Zulkarnain untuk dia provide pula kepada orang lain. Jadi sebab tu kita nak kata Zulkarnain ni bukan seorang raja yang menang dengan perang saja. Bukan kehidupan dia tu dia pergi tawan tempat tu, dia perang menang tau. Dia juga memberikan juga kemudahan. Macam mana insya-Allah lah kita akan sambung penceritaan macam mana Zulkarnain membantu satu tempat untuk apa? Untuk buat benteng kepada Ya'juj dan juga Ma'juj. Ini pun dia bantu juga. Itu kita akan tengok pada kuliah yang akan datang, insya-Allah, pada buku yang keempat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang baik datang daripada Allah, kekurangan datang daripada saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang.